Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Negeri Sembilan, yang mana JDT menang 5-0 hasil jaringan dari Beksen 2, Arif Aiman 2 dan 1 dari Leandro Velasquez. Pada perlawanan ni memang kita boleh lihat JDT punya taktikal dan juga kualiti, mereka mempunyai lebih baguslah pemain-pemain yang berkualiti. Manakala untuk pemain Negeri Sembilan pula, boleh kita katakan defending error yang terlalu banyak dilakukan dalam perlawanan ini. Bahkan dari segi idea untuk menyerang dan melakukan counter, mereka kurang mendapat support dan numbers of player yang berada di bahagian hadapan tidak mampu memberi ancaman yang sangat besar kepada bahagian pertahanan pasukan JDT, yang menyebabkan mereka agak tumpul di bahagian hadapan ketika melakukan counter ataupun serangan ke arah gawang JDT. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang saya suka dan juga positif side tentang pasukan JDT? Kita mungkin akan berbicara tentang Arif Aiman dan sebagainya, tetapi ada perkara yang lebih saya suka untuk highlightkan terlebih dahulu adalah pertama, mengenai peranan Beksen dan juga Ahya Rashid. Bagi saya, dua player ni sebenarnya telah memainkan peranan yang sangat penting di bahagian hadapan pasukan JDT dan juga di bahagian tengah, yang mana kita boleh lihat untuk perlawanan ni, Beksen sebenarnya boleh dikatakan diberi peranan yang lebih bebas untuk bergerak di bahagian serangan, dan beliau tidaklah terlalu difokuskan sebagai target man pada perlawanan ni. Sebaliknya, Beksen diberikan, boleh dikatakan tugas beliau adalah untuk menjadi pemain yang mampu untuk link up play antara bahagian tengah dengan bahagian serangan, dan dia jugalah yang menjadi pemain yang suka untuk turun sampai dekat middle third pasukan JDT untuk mengambil bola daripada bahagian tengah dan bawa bola kepada bahagian hadapan. So, Beksen diberikan peranan yang lebih suka untuk menjadi connector dan juga menjadi link up antara satu sama lain, antara bahagian tengah ke bahagian serangan, berbanding game-game sebelum ni yang mana kita boleh tengok Beksen yang dijadikan sebagai target man ataupun pure target man untuk JDT. Tetapi peranan yang diberikan kepada Beksen pada perlawanan ni telah membolehkan beliau untuk berada lebih deep ke bawah, dan juga beliau juga boleh menyambung untuk menggerakkan gameplay ataupun membuka serangan kepada pasukan JDT di bahagian serangan. So, peranan Beksen malam ni agak berbeza, dan dalam pada masa yang sama, Beksen still lagi menjadi pemain yang boleh dikatakan mampu untuk menjaringkan gol apabila berada di dalam kotak penalti. Hasilnya 2 gol lah. So, boleh dikatakan peranan Beksen pada perlawanan ni lebih fleksibel. Beliau boleh jadi target man, beliau boleh jadi fast nine, beliau boleh turun sampai ke bawah untuk kutip bola dan sebagainya. Dan benda tu juga berjaya. Sebab apa Beksen punya peranan ni berjaya? Disebabkan JDT ada Ahya Rashid, yang mana untuk game ni kita boleh tengok lah, Ahya Rashid bukannya typical winger yang bermain sebelum-sebelum ni, yang mana kalau kita lihat kepada game-game sebelum ni, Ahya Rashid adalah seorang winger yang suka exploit di bahagian wide area, dribbling dan sebagainya. Tetapi untuk game ni boleh saya katakan Ahya Rashid lebih suka untuk menggantikan tempat Beksen di bahagian tengah, iaitu di bahagian serangan lah, yang mana kita boleh tengok banyak contribution ataupun penlibatan daripada Ahya Rashid terlibat di dalam kawasan kotak penalti. Jadi boleh dikatakan Ahya menjadi fokus point untuk pertahanan Negeri Sembilan marking beliau berbanding daripada Beksen. Sebab apa? Sebab Ahya Rashid yang akan sentiasa berada dalam kotak penalti, dan beliau lah yang akan sentiasa berada dalam kedudukan yang berhampiran dengan di box pasukan Negeri Sembilan sewaktu Beksen turun deep lebih ke bawah ataupun ketika Beksen memegang bola di luar kawasan kotak penalti. Dan disebabkan Ahya yang menggantikan tempat Beksen tersebut, kita boleh tengok pemain pertahanan Negeri Sembilan memberi tumpuan kepada Ahya, dan mereka seakan-akan boleh dikatakan loose marking banyak, yang mana mereka bagi space kepada Arif Aiman, bagi space kepada Beksen, sebab mereka dah ada Ahya. Ahya ni berfungsi untuk attract pemain pertahanan lawan untuk menjaga beliau, sedangkan Beksen, Arif Aiman dan juga Leandro dan sebagainya adalah player yang sepatutnya diawasi oleh pertahanan Negeri Sembilan berbanding untuk memberi fokus. So, Ahya punya role telah menjadi
menjadikan role ataupun peranan backson tu lebih menjadi. Dan untuk performance akhir pada perlawanan ni juga, beliau bermain dengan sangat cemerlang. Walaupun beliau dah lama tidak diturunkan dalam keselebasan utama, kita boleh tengoklah skill individu beliau, work rate beliau, kerajinan beliau, skill beliau memang antara one of the best player yang ada di Malaysia lah bagi saya, Ahyar Rashid. Walaupun kurang minit permainan, tetapi dia punya performance memang above ataupun lebih tinggi daripada pemain-pemain sayap yang lain yang berada dalam Liga Malaysia. Semalam dia ada berapa chances yang dia boleh score, satu kena palang, satu tandukan yang orang kata dia miss dan sebagainya, tetapi daripada involve ataupun penlibatan beliau di dalam di box masih lagi menjadi kunci kekuatan kepada beliau untuk membuktikan diri beliau adalah seorang player yang valuable ataupun masih lagi player yang menunjukkan bisanya. So Ahyar kalau semalam dia boleh perbaiki daripada segi finishing, mungkin dia dah boleh skor lebih daripada 2 gol lah. Tetapi sayang bukan rezeki dia. Tapi daripada segi role ataupun peranan beliau dengan backson telah menjadikan bahagian hadapan pasukan JDT ni lebih fleksibel dan lebih bagus ketika menyerang. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita lihat pada perlawanan ni, JDT mempunyai kekuatan terutamanya di bahagian tengah, iaitu Nacho Insa, Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazahil. Yang mana bagi saya, trio midfield JDT ni adalah memang the best trio yang ada dalam Liga Malaysia. Daripada segi shape ataupun bentuk mereka ketika mereka menyerang, mereka sentiasa mengekalkan triangle shape ataupun bentuk segitiga ketika mereka mendapat bola untuk mereka distribute ataupun melakukan passing kepada passing link untuk mereka sentiasa dapat membuka game dengan sangat-sangat bagus lah. So Nacho Insa kalau pada perlawanan ni boleh dikatakan he is one of the best holding midfielder pada game ni, yang mana dia boleh untuk bertahan dan dia boleh untuk menggerakkan game ke hadapan. Dan Leandro Velasquez juga antara the best player yang mana dia sering untuk link up dengan backson di bahagian tengah dan juga bahagian attacking force pasukan JDT. Dan untuk Afiq Fazahil, beliau lebih selesa untuk bermain di antara dua player ni, yang mana kita boleh tengok sekiranya Nacho ataupun Leandro pegang bola, memang di antara mereka akan sentiasa ada Afiq Fazahil yang membuka gerakan ataupun membuka ruang bagi menerima bola untuk menggerakkan bola tu lebih ke hadapan ataupun menjadi player yang akan melakukan switch play. Banyak key passing yang dilakukan oleh JDT berpunca dengan penlibatan daripada 3 midfield ni dan adanya penlibatan daripada Afiq Fazahil. So bagi saya untuk midfield JDT memang one of the best midfield lah. Memang kita tahu benda tu. So mereka punya pergerakan, mereka punya shape, mereka punya switch play, dan bagaimana mereka change side daripada bahagian tengah ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, semuanya bergantung kepada pergerakan daripada midfield ni. Dan benda ni menjadi sebab apa? Sebab satu, player-player JDT mempunyai kekuatan daripada segi chemistry. Chemistry mereka seakan-akan telah bersambung, yang mana bila ada player kat sini, mereka dah tahu, oh aku kat sini dan sebagainya. Itu yang pertama, chemistry. Yang kedua adalah daripada segi scanning, yang mana kita boleh lihat sebelum player JDT dapat bola, mereka dah nampak kedudukan player-player lain ataupun player-player lawan. Jadi mereka dah buat decision, bila aku dapat je bola ni, apa yang perlu aku buat, sama ada untuk turn, untuk hold ataupun untuk passing. So kita boleh tengok, kalau anda dapat lihat di dalam padang, ketika JDT memulakan passing dan ada pressing daripada pihak lawan, mereka akan scan dahulu sebelum bola tu sampai kat kaki. So mereka dah one step ahead, berfikir apa yang perlu mereka lakukan, sama ada passing, change side ataupun buat hold ball dan sebagainya. So benda tu yang menjadikan JDT punya midfield dan juga attacking style berjaya. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah daripada segi movement, sama ada pergerakan dengan bola ataupun pergerakan tanpa bola. Yang mana kita boleh tengok pergerakan tanpa bola pemain JDT memang sangat-sangat fleksibel, yang mana boleh dikatakan apabila seseorang pemain JDT pegang bola, maka pemain-pemain lain akan bergerak untuk memastikan yang mereka ada banyak option untuk passing link untuk mereka buka game, dan mereka ada banyak pilihan untuk mereka buka game. So itu adalah kunci lah kenapa JDT boleh bermain dengan sangat baik, terutamanya di bahagian tengah, dan bagaimana mereka melakukan sweep play dengan sangat bagus. Itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, apabila berbicara tentang JDT, semestinya untuk game ni adalah Arif Aiman. Arif Aiman daripada game ke game, daripada dulu saya pernah komen tentang Arif Aiman ni. Kalau dia nak berjaya, dia kena improve gameplay dia dan menjadi player yang boleh score. Jadi untuk game ni, dia bukan sekadar sahaja score,
tetapi beliau juga menjaringkan gol yang sangat-sangat sensasional, yang mana sangat-sangat lawa, dan dia juga berjaya untuk assist. So bagi saya Arif Aiman dia dah involve, dah bagus dah. Dia dah, orang kata apa, dia dah another level. Dia perbaiki dari masa ke semasa, dia dah jadi player yang terbaik. Memang kita tak payah komen banyak. He is one of the best winger yang ada dekat Malaysia buat masa sekarang, yang suit dengan taktikal daripada JDT bersama dengan Hector Bidoglio. Yang tu tentang Arif Aiman lah. Dan yang seterusnya kita boleh tengok untuk game ni. Apa kekuatan JDT lagi? Kekuatan JDT lagi adalah tentang mereka punya fullback, yang mana kita boleh tengok Koh Beng Ong dan juga Matt Davis. Matt Davis, kenapa dia tak perlu naik setinggi daripada Koh Beng Ong? Antara salah satu faktor kenapa Matt Davis tak main lebih high ataupun lebih tinggi bersama dengan Koh Beng Ong adalah disebabkan bahagian kanan JDT dah ada Arif Aiman. So apa yang perlu dilakukan oleh Matt Davis hanya memberi support kepada Arif Aiman ketika mereka build up, sama ada dia boleh untuk memberi support dengan buat overlap ataupun menunggu di belakang Arif Aiman untuk Arif Aiman back pass dan juga buka game ataupun melakukan switch play. Berbanding Koh Beng Ong, Koh Beng Ong di bahagian kiri, kenapa dia main dengan sangat-sangat tinggi? Dia adalah kerana Ahyar Rashid dia akan more to the mid ataupun di bahagian tengah berbanding di bahagian wide area. So bila mana Ahyar dah masuk ke bahagian tengah, maka pemain-pemain pertahanan ataupun fullback kanan pasukan Negeri Sembilan, mereka akan lebih memfokuskan kepada Ahyar. Sebab dalam the real situation ataupun formation, Ahyar sepatutnya berada di bahagian wide area. Tetapi apabila Ahyar dah masuk ke tengah, maka pemain defense pun akan lebih memfokuskan kepada Ahyar dan Koh Beng Ong akan lebih fokus kepada bahagian wide area. Dan penlibatan daripada Koh Beng Ong itu sendiri di bahagian wide area memang sangat-sangat bagus. Contribution dia, bagaimana bila dia dapat bola, bagaimana dia crossing, bagaimana dia cut back dan sebagainya, bagaimana dia lay off dan passing sebagainya. So Koh Beng Ong memang sangat-sangat bagus lah. So that is the difference lah between Matt Davis dan Koh Beng Ong. Sebab apa? Mereka bermain seorang tinggi, seorang boleh dikatakan tidak terlalu tinggi, dan semua tu ada kena-mengena dengan barisan hadapan mereka. Itu yang seterusnya lah tentang JDT. Dan yang seterusnya tentang JDT pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan adalah daripada segi timing, yang mana kita boleh tengok mereka pandai untuk melakukan pressing dan mereka tidak perlu untuk melakukan high pressing seperti mana yang dilakukan oleh pemain-pemain lawan sewaktu pemain JDT pegang bola. Yang mana kita boleh tengok timing yang diguna oleh pemain JDT apabila mereka melakukan pressing ataupun memberi tekanan kepada pihak lawan untuk mengambil bola. Mereka tunggu timing yang tepat daripada pemain-pemain Negeri Sembilan untuk buat mistake, dan di situlah mereka akan melakukan tekanan ataupun pressing, dan di situlah mereka berjaya mencuri bola. Dan daripada pressing tersebut mereka akan involve ataupun mereka akan create another chances untuk score the goal. Salah satunya saya bagi Arif Aiman lah. Bagaimana Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong, yang mana Koh Beng Ong pressure seorang player, Arif Aiman follow up, put dapat bola, score untuk gol ketiga JDT. That is the point lah, timing on pressing. So benda tu bagus lah untuk JDT. Dan yang seterusnya tentang JDT untuk game ni, mereka sebenarnya bagus daripada segi bertahan, iaitu Koh Beng Ong dengan Shane Lowry tak banyak buat kerja, yang mana boleh saya katakan bukan Koh Beng Ong dengan Shane Lowry, maafkan saya, Syarul Saad dengan Shane Lowry tak banyak buat kerja, disebabkan mereka adalah dua centre back yang bagus. Kalau kita lihat daripada segi struktur JDT ketika mereka nak build up daripada bawah, adalah mereka akan stay menggunakan back two, iaitu mereka akan letak Shane Lowry di kiri dan Syarul Saad di bahagian kanan. So apabila build up play yang dilakukan oleh pasukan JDT, dia hanya akan ada dua corak ataupun dua jalan sahaja. Yang pertama adalah daripada segi buka game kepada bahagian midfield ataupun buka game kepada bahagian wide area, bermaksud dengan main short passing, buka melakukan switch play. Yang kedua adalah dengan hantaran-hantaran jauh ke hadapan. Dan yang hantaran jauh yang ke hadapan ni lah yang saya nak cerita. Sebab apa? Sebab pemain-pemain JDT di bahagian pertahanan, Shane Lowry dan juga Syarul Saad, kedua-dua player ni mempunyai kemampuan daripada segi long ball passing. Accuracy mereka sangat-sangat tepat. Saya ambil satu contoh gol Batson, yang mana satu hantaran jauh daripada Shane Lowry kepada Arif Aiman, dan Arif Aiman dapat bola tu, dia buka pada Batson, Batson shoot. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah
JDT juga ada masa mereka bermain dengan long ball. Ada mereka bermain dengan hantaran-hantaran jauh. Sebab apa? Sebab mereka nak cuba penetrate pemain-pemain pertahanan pasukan lawan yang agak low block ataupun yang agak compact. So mereka akan cuba bermain dengan long ball. Dan long ball daripada pasukan JDT ni adalah long ball yang berobjektif. Bermaksud mereka ada tujuan kenapa mereka main long ball tu. Bukan sekadar mereka hantar bola pergi depan untuk cari striker tak. Mereka tunggu the right time. The best option yang mereka ada waktu tu adalah long ball. So they use the long ball untuk penetrate ataupun tembusi bahagian pertahanan and mereka berjaya. So boleh saya katakan mereka ada typical of play, ada banyak variation untuk melakukan ataupun nak start the build up daripada bawah. Is the point ataupun the strongest skill lah untuk JDT di bahagian pertahanan. Dan untuk defending shape pula, Syahrul Saad dengan Shelauri untuk game ni, mereka bukan sahaja bagus daripada segi man marking, bahkan mereka juga bagus daripada pembacaan game. Dan yang mana kita boleh tengok Syahrul Saad banyak melakukan interception penting sewaktu Negeri Sembilan cuba untuk melakukan counter attack dan sebagainya. So bagi saya that is the good point lah untuk JDT punya transisi daripada menyerang ke bertahan ke menyerang. Mereka dah completely full, one of the best team dalam Malaysia. So benda tu yang boleh saya komen untuk JDT lah untuk game ni. And yang terakhir yang boleh saya katakan untuk JDT adalah tentang Sumareh, yang mana pertukaran mereka bawa masuk Sumareh adalah bagi saya itu adalah pertukaran yang sangat bagus. And Sumareh Ramadan dengan Hong Wan serta Safir Rahim. Tetapi dua player yang menarik minat saya adalah tentang Safir Rahim dan juga Sumareh. Sebab dua player ni memberikan satu corak yang bagus. Sumareh masuk game ni dia assist satu pada Backson dan dia bermain dengan sangat baik, berkualiti berbanding dia main dekat Malaysia. Tetapi untuk Hong Wan dengan Ramadan, apa yang boleh saya cakap? Ramadan dengan Ahyar is the best untuk game ni berbanding Ramadan. Hong Wan ganti Nakcho, saya boleh katakan Nakcho is the best. Hong Wan susah nak beat lah tempat Nakcho. Dan saya harap bila Syamil boleh main nanti, Syamil akan dapat tempat berbanding Hong Wan. Sebab it's not tak ada lah speciality sangat dekat Hong Wan. Tetapi Nakcho dengan Syamil, saya rasa dia boleh fight lah kan. So I hope Syamil boleh dapat tempat lah. Dan untuk Negeri Sembilan pula untuk game ni, kita masuk lah secara rumusannya untuk JDT, they was a better team lah kan. They were a better team. So benda tu memang bagus lah kan untuk JDT. Dan untuk Negeri Sembilan pula untuk game ni, Negeri Sembilan sebenarnya untuk game ni ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka gagal untuk absorb dan juga adapt dengan situasi dalam padang. Yang pertama, banyak defending error. Defending error yang kita boleh lihat pada perlawanan ni boleh dikatakan daripada segi miscommunication. Mereka tak berinteraksi antara satu sama lain dengan sangat baik. Daripada segi man marking, daripada segi close dan juga compact, mereka tak tutup ruang dan mereka tidak compact. Dan mereka banyak membiarkan pemain-pemain JDT pegang bola terlalu lama tanpa memberi pressure ataupun tekanan ke atas pemain JDT. Jadi pemain JDT akan lebih selesa. Jadi disebabkan itulah pemain-pemain Negeri Sembilan banyak melakukan defending error apabila mereka terlalu pegang bola dan mereka tak dapat support. So banyak berlaku defending error semalam. Tu yang perlu mereka perbaiki lah. Sepatutnya Negeri Sembilan adalah salah satu tim yang terkenal dengan defend department yang sangat bagus. Tetapi semalam boleh dikatakan memang defending error terlalu banyak. Dan Zamri Pain, one of the best wingback untuk Negeri Sembilan, semalam juga beraksi di bawah below par. So benda tu boleh diperbaiki. Yang kedua, boleh dikatakan proper defensive midfielder semalam tak bermain ataupun tak ada dalam game. Yang mana boleh dikatakan tugas untuk menyerang ataupun menetraliskan bahagian tengah pasukan JDT tak ada siapa yang kawal. Untuk menetraliskan bahagian serangan pasukan JDT juga tak ada siapa yang conquer. So benda tu memberikan kelompongan yang sangat banyak kepada bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan dan memang JDT boleh exploit, use that space banyak lah. So benda tu yang menjadi punca kepada Negeri Sembilan. Dan in term of attacking, mereka ada build up play, mereka ada counter attack. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila counter attack mereka tak ada supporting ataupun tak ada support dan juga numbers of player yang lebih banyak ke bahagian hadapan, yang menyebabkan boleh dikatakan Alves berkesorangan, Selvan berkesorangan. So senang di marking ataupun senang untuk dipatahkan oleh pertahanan lawan. So benda tu memang completely tactical error, defending error. And nak kata Shihan tak bagus, Shihan bagus juga untuk save semalam. Tapi banyak benda lah yang contribute to the factor yang Negeri Sembilan memang tak bermain dengan corak permainan mereka sebenar pada perlawanan semalam. That's why mereka kalah. Jadi secara rumusannya, Negeri Sembilan kalah semalam memang adalah keputusan yang tepat lah. Sebab JDT memang the better team. So itu je ulasan saya. Assalamualaikum.